الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada saat ini pada bersama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih kita untuk bangun seawal pagi pada waktu yang sangat berharga dan bernilai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu pada saat yang dipanggil waktu perdana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di dalam Islam dan agama kita ialah ketika sebelum subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya tidak ada waktu yang paling berharga di antara seseorang dan Tuhannya melainkan waktu sebelum subuh, yang disebut dengan waktu sahur. Pada waktu ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala memuji hamba-hambanya yang bangun mengucapkan Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad melalui firman-Nya wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, bangunlah mereka mengucapkan Astaghfirullahalazim. Inilah waktunya, waktu bertahajud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Pada waktu malam, bangunlah engkau bertahajud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai suatu yang engkau buat bersifat sukarela. Nafilatan laka, sebagai suatu yang bersifat sukarela kamu bangun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah waktu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat seseorang menjadi awliya-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan waktu yang kita bangun ini ialah waktu yang Nabi suruh bangun juga. Alaikum biqiyamil lail fa innahu min da'bis salihin min qablikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Nabi sebut, hendaklah kamu itu bangun berqiyamul lail. Kerana berqiyamul lail itu ialah merupakan perangai orang-orang soleh yang sebelum kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka alhamdulillah, bangun kita pada malam ini bukan sebarang bangun, sebab kita bangun di Mekah. Tentulah nilainya terlebih-lebih lagi mahal daripada bangun di rumah kita dan di semua tempat di seluruh alam dan dunia ni. Walaupun dalam dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tempat yang lebih indah pada pandangan mata, segi pemandangan, segi cuaca, iklim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi semua itu tidak dapat menyamai suasana Mekah. Semua itu tak dapat menandingi rahmat, berkat seperti mana negeri yang sedang kita duduk ni, negeri Mekah, negeri kelahiran kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan bayangkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini negeri yang tak ada pokok-pokok kayu. Asal-asal lah. Tapi lah bila mana kita keluar, kita dah tengok di sana tumbuh pokok-pokok kayu, rumput-rumput. Sebenarnya semua itu tanda kepada saat kiamat dah pun hampir. Waktu Nabi ada dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana ada pokok kayu? Yang ada hanyalah gunung-gunung batu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka walaupun macam tu, inilah negeri yang paling baik yang telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi negeri tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di sini ada air yang paling baik dalam dunia, iaitu Zam-Zam. Zam-Zam yang kita minum itu ialah bekas daripada ketukan kaki Nabi Allah Ismail alaihi salam, iaitu moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu jalan dia panggil Syariat Jurhum. Saya bila tengok Syariat Jurhum, saya rasa terima kasih teramat kepada bangsa yang dipanggil bangsa Jurhum tu. Bangsa Jurhum ni dia main pada Yaman. Asal-asalnya yang duduk sini ialah Nabi Allah Ismail dan ibunya Hajar, Siti Hajar sallallahu alaihi Muhammad. Duduklah lepas dua orang, dikelilingi dengan bukit-bukit batu di lembah yang kita duduk ni. Lembah yang kita sebut, yang kita duduk ni dia panggil lembah Bakkah, Wadi Bakkah. Kalau tengok orang buat rumah kan, dia duduk atas bukit-bukit di lembah, berlembah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba lalulah tu bangsa dia panggil bangsa Jurhum. Dalam perjalanan mereka nak cari tempat baru ke ataupun mereka nak pindah tempat lain, sampai di Mekah. Dia sampai di Mekah, mereka masalah Sayyidina Muhammad tengok-tengok ada dua orang hidup di sini, iaitu Siti Hajar dan juga anaknya Ismail. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka condong untuk nak jadikan Mekah ni tempat duduk, kampung halaman baru, dan mereka lah yang jadi rakan dan teman kepada Nabi Allah Ismail dan juga Sayyidina Muhammad Hajar alaihi salam. Ya tuan-tuan, Sayyidina Muhammad. Jadi inilah negeri yang penuh dengan rahmat dan berkat. Walaupun tak ada pokok kayu, buah-buah semua ada. Ada Sayyidina Muhammad. Walaupun dulu kering kontang, hari ini disuburkan dengan Zam-Zam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, dan negeri ini juga pernah menyaksikan kalau ayat yang paling mulia dalam alam dan dunia ni, bahkan negeri akhirat, itu ayat yang keluar daripada celahan-celahan jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ulama berittifaq antara Zam-Zam dan air yang keluar daripada jari-jari Nabi itu, air yang keluar daripada celahan-celahan jari Nabi itu lebih mulia daripada Zam-Zam. Negeri ini juga menyaksikan. Waktu mana masalah Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala menyatakan mukjizat Rasulullah, maka itulah yang berlaku. Bahkan Zam-Zam, bahkan ayat yang keluar daripada celahan-celahan Nabi itu lebih baik daripada telaga Kautsar lagi. Hak di syurga, subhanallah. Inilah negeri tempat kita duduk ni. Maka pada hari ini, ada sedikit masa yang kita ada ni, kita nak cakap tentang doa ala Sayyidina Muhammad. Doa yang tertangguh yang ditaja oleh grup Infaq Darsa 15. Doakan mereka mendapat rahmat dan berkat ala Sayyidina Muhammad, mereka dapat sampai ke negeri yang mulia ni. Allah mudahkan urusan mereka semua, Allah sihatkan mereka, angkat penyakit, jauh daripada bala, jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan keredaannya. Amin rabbal alamin. Bila kita doa ke orang, malaikat doa kita tu, yang saya baca doa kat mereka aja. Jadi bila kita doa ke orang, malaikat akan sebut wa anta kadzalik, hang pun dapat sama juga. Wa anta kadzalik, hang pun dapat sama juga. Di antara doa yang mustajab ialah bila mana kita doakan orang ala zahril ghaib. Kita doa ke orang dalam keadaan orang di sana tidak mengetahui kita berdoa kat mereka. Selagi kata tuan-tuan nak dapat doa mustajab, duduk depan Kaabah lagi doa, ya Allah, ampunlah dosa mak lu, ampunlah dosa mak ngah, ampun dosa adik aku. Doa. Semua dia, kita nak doa kita mustajab, doa kat orang. Ketika tu kata malaikat wa anta kadzalik wa anta kadzalik, hang pun dapat sama juga. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, mungkin pada pagi ini Allah hendak kita muhasabah tentang doa-doa kita. Pun saya tak pernah pilih tajuk ni, Allah yang pilih untuk penaja kita menaja tajuk ni, doa yang tertangguh. Kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita bukan tak berdoa, doa tapi tak kabul-kabul lagi. Bukan Tuhan tak kabul, tapi Tuhan tangguhkan, sehingga kita menyelesaikan beberapa masalah kita dengan dia. Dia ni kalau kita sama-sama kita masalah Sayyidina Muhammad, kalau ada orang yang ada kes dengan kita, dia minta apa-apa, susah juga kita nak bagi. Hang tu ada pasal dengan aku, senang-senang nak minta kat aku, kan? Tapi orang yang tak ada kes dengan kita, senang kita bagi. Nah, ambil. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad menangguhkan doa-doa hambanya atas beberapa perkara. Dia mayang hajat ni, dia kena mula dengan astaghfirullahalazim. Bahkan bila mana kita lihat semayang, kita mula dengan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pasal kita semayang itu segi bahasanya ialah lughah. Dalam segi bahasa dalam lughahnya ialah doa. Semayang itu ialah doa. Maka sebab itu dalam semayang, bila kita baca Fatihah, daripada alhamdulillah sampai wala dhallin, doanya satu ya, ihdinas siratal mustaqim. Mana kalau tak baca Fatihah tak sah semayang. Pasal Tuhan nak tentu ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah Tuhan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, bila mana kita nak minta kat Tuhan, kalau kita nak main hajat terlebih khusus, mulakan dengan astaghfirullahalazim. Kalau ada kes dengan Tuhan, Allah selesaikan ataupun tamatkan masalah kita dengan istighfar. Bila kita bebas daripada dosa, ketika itu makbulah doa kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Zaman Nabi Allah Musa berlaku satu kemarau panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhir Nabi Allah Musa keluar bersama kaum dia ke tengah-tengah padang pasir, sembahyang sunat minta hujan, sunat istisqa.
Kita tahulah Nabi Allah ni, Rasulullah ni doa depan mustajab. Dia pula digelar dengan kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia pun keluar di tengah padang, doa minta Allah turunkan hujan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dalam minta tu Tuhan tak turun hujan setitik pun tak. Nabi Allah Musa kata, ni ada masalah ni. Akhir Nabi Allah Musa tanya Allah, ya Allah Tuhanku, pasal apa hujan tak turun? Pasal apa engkau tak turunkan hujan? Sedangkan Nabi Allah Musa ni minta makanan daripada langit turun, daripada langit makanan daripada syurga, al-manna was-salwa. Tapi hari itu minta setitik pun tak turun hujan dari langit. Bila tanya pada Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad, Allah kata, dalam ramai-ramai hampa tu hak minta kat aku tu Sallallahu Sayyidina Muhammad, ada seorang yang belum lepas dengan aku. Dia berdosa dengan aku, dia tak bertobat lagi. Seorang tu tak lepas dengan aku. Akhir Nabi Allah Musa beralih pada kaum, dia tanya, cuba berdiri siapa yang masih belum lepas dengan Tuhan, berdosa, tapi Tuhan tak ampun dosa dia lagi sebab dia tak bertobat lagi. Satu orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Musa minta bangun diri, dia tak bangun. Dia kata, kalau aku bangun, habislah aku, malulah aku. Habislah aku, malulah aku. Mana ayat muka aku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tunduk. Dia minta ampun, dia menangis. Kata Nabi Allah Musa, kata baik, kata awak mengaku tak apa, kita minta doa lagi sekali nak tengok. Jadi waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Musa berdoa. Doa tak ada habis, langit dah berimpun awan hitam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belum habis doa, hujan turun dah lebat, selebat-lebatnya. Situasi ini menyebabkan Nabi Allah Musa rasa hebat. Istighfar itu hebat, minta ampun itu hebat. Tapi dia nak tahu siapa orang tu. Dah kawan tu tak mengaku, dia tanya terus Tuhan. Dia tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah Tuhanku, aku nak tahulah siapa orang tu yang hebat sangat tu. Doa tak terkabul dengan sebab dia, hujan turun dengan sebab dia. Apa Allah kata? Hai Musa, Musa ala sayyidina Muhammad, dia tu bukan dosa dengan hang, dia berdosa dengan aku. Kau tengok Allah, dia berdosa dengan aku, bukan dosa dengan hang. Hang peduli apa? Hang kacau apa? Aku tak buka tu Tuhan. Selagi mana kita tak buka, tak cerita dosa kita pada orang, Tuhan tak akan buka. Sebab Tuhan ni dia As-Sattar, Tuhan yang maha penutup segala keaiban hamba. Tu hak duk menangis di Kaabah tu, bekat duk menangis tu kan, semua menangis dosa tu, betul tak? Tak ada rasa-rasanya semua orang menangis dosa dia itu. Masalah senaman. Dan kita minta dia menangis pasal apa? Sendiri-sendiri, dia dengan Tuhan. Jadi yang pertama sekali, kita nak harapkan doa kita diampun, dimakbul oleh Allah, pastikan kita lepas dengan Tuhan. Kita kena rasa kita berdosa. Pergi di mana pun kena rasa kita ni berdosa. Tambah-tambah mai sini ni Tuhan, aku berdosa pun engkau bagi ku mai juga tempat engkau. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan dosa ni kena bawa mana-mana, pergi bawa dosa, bawa diri rasa berdosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti bila kita lepas dengan Allah dosa-dosa, pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, bukan kita menuturkan di mulut, kita minta lintas di hati, tak makbul. Sebab kita dah lepas dengan Tuhan.
Dia cerita ni, kalau orang tu kita kasih, dia tak minta pun kita bagi. Betul tak? Rasa nak bagi tu, rasa nak bagi ni kalau dah jadi kekasih Tuhan. Satu je, rasa diri berdosa. Salah Sayyidina Muhammad. Ingat hak kita buat hak dulu-dulu, hak mudah-mudah dulu, hak lama-lama dulu. Dosa ni kadang-kadang hak kita buat, anak kita pun tak tahu hak kita buat. Isteri kita tak tahu, suami kita tak tahu. Tu dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka inilah tempat yang Allah pilih untuk kita pohon ampun pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dia ni rasa diri berdosa ni bukan setakat dunia ya. Sampai akhirat, masuk syurga teringat dosa lagi. Tu hamba yang katakan pendosa. Di dunia ni orang puji, orang puja tak rasa apa. Pasal apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang angkat kita tak rasa apa. Pasal apa? Sebabnya kita rasa, hampa tak kenal aku, hampa tak tahu aku. Hampa puji aku sebab hampa tak kenal aku. Bahkan kalau masuk syurga dah pun, sallallahu alaihi wasallam, langkah kaki masuk syurga dah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetap kita kata, ya Allah, aku berdosa pun engkau bagi aku masuk syurga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka bebaskan diri daripada dosa. Jadi bila bebaskan diri daripada dosa, dengan orang ke, dengan Tuhan, ketika tu makbulah doa kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang nak main Mekah ni, kalau berhutang mai, dia kena minta maaf. Dia kata, kalau tak boleh bayar lagi, boleh tak saya nak main Mekah? Saya nak bayar hutang, lepas saya balik. Kalau tidak, kita tak mendapat umrah mabrurah. Sebab dengan orang tak lepas lagi. Mekah ada pergi, hutang tak bayar. Contoh orang kata macam tu kan, Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas dengan orang dulu. Sebab tu nak main Mekah ni, dia kena ziarah orang. Ziarah orang tu, ziarah orang ni, ziarah tu. Saya minta maaf. Nak lepas daripada dosa. Sebab kita nak dapat makbul doa. Tapi roliknya, kita nak main Mekah, orang main ziarah kita. Kan? Sebenarnya kita kena pergi ziarah orang. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi insyaAllah, Sallallahu Alaihi Muhammad, maka kesempatan yang kita ada ni, jadi bebaskan daripada dosa dan jaga makan minum kita. Dengan makan yang haram, dengan makan yang syubhah, semua pastikan bersih. Maka tidak ada sebab Allah Subhanahu wa taala nak tidak memakbulkan semua permintaan dan doa-doa kita, insya-Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini untuk makluman orang di Malaysia, Sallallahu Sayyidina Muhammad, lah ni pukul 3.30 waktu Mekah. Sallallahu Sayyidina Muhammad, lagi 20 minit menjelang azan yang pertama. Bila pun nak pirah, merasakan betapa hebatnya waktu tawaf. Jadi kita mendengar azan yang pertama. Subhanallah. Jadi terbukalah pintu langit untuk kita berdoa pada waktu itu, insya-Allah. Makin makbul lah permintaan orang-orang yang memohon dan berdoa pada saat itu, insya-Allah. Jadi waktu kita pergi ni waktu terbaik, waktu terbaik di dunia. Kita pergi waktu sahur. Jadi kita tawaf, kalau di tempat lain mana boleh tawaf, boleh bayang tahajud ya. Di sini kita boleh melakukan yang paling istimewa, yang tak berlaku dalam dunia ni, mereka berlaku di Mekah saja, iaitu tawaf sebelum menjelang subuh, tawaf sebelum sahur. Jadi insya-Allah, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia Allah himpunkan waktu ni 3 perkara. Di Mekah ni turun 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang sembahyang, 20 rahmat untuk orang yang melihat Kaabah. 3 kali Tuhan bagi kepada kita, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah kabul dan hargai setiap saat dan waktu kita duduk di Mekah ni, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Wa jazakumullahu khairan katsira kepada penaja dan kita semua yang bersudi untuk mengisi orang waktu
yang sangat berharga ini insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم